Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membentangkan satu kertas cadangan yang bertajuk transgender. Kami terdiri daripada 7 ahli kumpulan, iaitu Muhammad Syauqi Muhammad Fauzi, Amirah Syafiqah binti Syafi'i, Nur Hayati binti Muhammad, Amirah Diana binti Ahmad, Nur Zulaikha Hazimah binti Muhammad Zamruzi, Nurina Najwa binti Zainal, dan Ainur Irdina Nadia binti Muhammad Hamri. Transgender adalah istilah untuk menunjukkan keinginan tampil berlawanan jenis dengan kelamin yang dimilikinya sejak lahir. Seorang transgender boleh sahaja mempunyai identiti sosial heteroseksual, biseksual, gay atau aseksual. Golongan transgender tidak menjadikan jenis kelaminnya sebagai suatu masalah dan tidak mahu mengubahnya kepada alat kelaminnya melalui pembedahan. Justeru, seseorang yang berjenis kelamin lelaki mempunyai orientasi heteroseksual tetapi ingin selalu berhias atau berpenampilan sebagai wanita, maka dia boleh disebut sebagai seorang transgender. Sebab kami memilih tajuk transgender ini ialah yang pertama berkaitan dengan isu semasa. Isu semasa berkaitan dengan transgender ini semakin berleluasa di Malaysia dan isu ini sudah menjadi trend dan kebiasaannya terjadi kepada golongan 20-an ke atas. Remaja kebiasaannya akan memilih rakan sebaya yang mempunyai persamaan dari segi tingkah laku, sikap dan identiti dengan mereka. Remaja lebih cenderung terpengaruh dengan rakan sebaya kerana mereka berada dalam proses membebaskan diri daripada pengaruh ibu bapa dan mereka mula berfikir untuk diri sendiri. Selain itu, rakan sebaya juga merupakan kumpulan yang paling rapat dengan remaja selepas keluarga. Sebagai contoh, bagi para pelajar, rakan sebaya adalah tempat mereka mencurahkan masalah dan pengganti ibu bapa, terutamanya bagi golongan yang mempunyai masalah di rumah. Justeru, ia akan mudah mempercayai akan kata-kata dan ajakan rakannya. Seterusnya ialah kurang kesedaran diri dan masyarakat. Kebanyakan orang luar di sana tidak berfikir panjang tentang kesan dan akibat daripada perbuatan itu. Maka dengan itu, seseorang individu dan masyarakat akan lemah pegangan agama. Kelemahan dalam amalan agama turut menyumbang kepada masalah ini. Hal sedemikian berlaku kerana mereka tidak mempunyai pegangan yang kukuh terhadap larangan yang telah dinyatakan oleh agama masing-masing. Kelemahan ini menyebabkan kebanyakan maknyah atau transgender mewujudkan persepsi bahawa ini merupakan takdir yang telah ditetapkan oleh Tuhan dengan meneruskan perbuatan terlarang, sebaliknya tidak berusaha melawan persepsi tersebut. Oleh itu, masyarakat sekeliling tidak mengendahkan tentang isu ini lagi walaupun sudah berkali-kali ditegur kepada golongan transgender. Saya ingin membincangkan tentang penerangan mengenai tajuk pembentangan. Saya dan kumpulan saya mengambil tajuk isu transgender. Isu transgender semakin menular di masyarakat kita, di Malaysia dan juga di negara-negara lain. Dan isu transgender juga makin meningkat dalam kalangan masyarakat. Transgender mempunyai banyak ciri-cirinya, antaranya ialah lelaki menukar jantina kepada perempuan dan perempuan menukar jantina kepada lelaki, atau boleh dikenali sebagai maknya atau pondan. Tapi di sini kami menerangkan topik transgender yang terjadi pada masyarakat sekarang, iaitu jantina lelaki menukar menjadi jantina perempuan. Ini juga menerangkan bahawa kaum transgender susah untuk mendapat peluang pekerjaan di Malaysia kerana mereka dibandingkan oleh masyarakat yang normal, masyarakat yang tidak terlibat dengan transgender. Masyarakat transgender ini mudah untuk mendapat penyakit HIV ataupun AIDS kerana mereka terdedah dengan masalah kesihatan, dan di sini adalah berisiko sangat bahaya kepada masyarakat-masyarakat di sekeliling. Bagaimana berlakunya penukaran transgender ini adalah menyebabkan mungkin pegangan agama sendiri yang tidak kukuh, pegangan agama yang longgar menyebabkan mereka ingin menukar transgender sendiri. Dan mungkin bagi saya, yang menukar transgender ini tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah beri.
Di sini juga membincangkan tentang kekeliruan identiti seseorang yang menukar jantina dan ia menyebabkan tersalah langkah untuk masa hadapan, dan ia juga membahayakan kepada kaum lelaki yang normal untuk memilih pasangan, dan ia menyebabkan tersalah memilih individu yang transgender. Ini menyebabkan kaum lelaki salah pilih untuk membuat pasangan hidup lah. Contohnya, mereka tidak tahu identiti sebenar transgender tersebut. Transgender juga menyebabkan mereka tersisih daripada masyarakat yang lain, terkeluar daripada negara. Seterusnya, objektif. Terdapat 3 objektif yang diperoleh, iaitu mengenal pasti golongan transgender di Malaysia. Yang kedua, mengkaji isu dan cabaran transgender yang dihadapi antara kaum Melayu dan India di Malaysia. Dan yang ketiga adalah menghuraikan peranan pihak kerajaan dan masyarakat dalam menangani isu transgender di Malaysia. Saya, Aina Idina Nadia binti Muhammad Hamid, akan meneruskan pembentangan tentang kepentingan transgender. Kepentingan bagi tajuk ini adalah untuk mengurangkan golongan lelaki yang menukar jantina kepada golongan perempuan. Hal ini kerana isu transgender ini tidak boleh dipandang remeh dan diambil mudah, kerana penyisihan sosial akan berlaku terhadap golongan ini, dan ia akan meningkatkan lagi risiko tingkah laku berisiko termasuk kemurungan jangkitan HIV dan AIDS serta lain-lain. Kepentingan ini juga dapat mengurangkan kaum lelaki untuk menukar jantina mereka atas sebab-sebab tertentu. Jika mereka menukar jantina, maka ia adalah salah di sisi agama. Kepentingan ini juga adalah untuk menyedarkan para transgender untuk tidak terlalu leka dan hanyut dengan pentas dunia mereka sendiri. Kepentingan ini juga adalah untuk membuat perbezaan bagi mengenal pasti jantina agar tidak mengalami kecelaruan identiti diri. Tajuk ini juga memberi kepentingan untuk para transgender agar mereka tahu bahawa menukar jantina adalah salah di sisi agama, apatah lagi bagi mereka yang beragama Islam. Ia juga penting bagi kita untuk memilih pasangan hidup dan tidak tersalah pilih bagi mereka yang menukar jantina. Pembentangan ini dapat membantu pihak tertentu untuk mengenal pasti kewujudan golongan lelaki yang menukar jantina di negara ini, dan ia juga dapat meninjau sejauh mana pengaruh mereka terhadap masyarakat yang lain. Seterusnya, pembentangan ini juga berupaya untuk mencari dan memberi alternatif dan tindakan sewajarnya untuk memberi kesedaran kepada golongan transgender ini melalui kerjasama daripada semua pihak. Dari segi perkembangan ilmu pula, diharapkan kepentingan ini hasilnya dapat memperkayakan hasil perbincangan berkaitan dengan isu-isu transgender dan dapat memberi panduan kepada masyarakat akan datang. Berikut merupakan persoalan pembentangan. Persoalan yang pertama, apakah isu dan cabaran yang dihadapi oleh transgender di Malaysia? Yang pertama ialah isu agama. Transgender datang daripada pelbagai latar belakang agama. Kebanyakan golongan transgender yang menganut agama bertentangan dengan naluri, mereka memilih untuk meninggalkan agama asal mereka. Hal ini terjadi termasuk kepada golongan transgender yang beragama Islam. Namun, keluar agama atau murtad merupakan dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah, melainkan mereka bertaubat dengan taubat nasuha, iaitu sebenar-benar taubat. Selain itu, terdapat garis panduan yang jelas tentang aurat antara lelaki dan perempuan di dalam Islam. Aurat lelaki secara keseluruhannya adalah antara pusat hingga lutut, manakala perempuan yang berhadapan dengan ajnabi, iaitu mereka yang dibenarkan untuk berkahwin, adalah semua anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Dalam konteks golongan maknyah atau transgender, batasan aurat masih mengikut jantina asal, namun penampilan mereka adalah bertentangan. Seterusnya, isu identiti diri. Malaysia tidak mengiktirafkan jantina baru di atas kad pengenalan. Sebagai contoh, menurut Akhbar Utusan Malaysia pada tahun 2011, seseorang bernama Muhammad Ashraf Hafiz telah menukar namanya ke Alisha Farhana, telah mencetus kontroversi apabila memohon penukaran jantina di mahkamah. Walau bagaimanapun, permohonan tersebut tidak diluluskan. Sehingga kini, jantina pada kad pengenalannya adalah berdasarkan jantina kelahiran. Namun, golongan transgender boleh mendapatkan surat pengesahan penukaran jantina dan menggunakannya pada urusan rasmi. Seterusnya, cabaran, iaitu mengawal pemikiran dan keinginan.
Cabaran yang paling berat dihadapi oleh transgender ialah perlu mengawal pemikiran dan keinginan terhadap gejolak nafsu songsang, khususnya kecenderungan untuk berseksual. Kegagalan mengawal nafsu akan membawa kepada kebinasaan dalam kehidupan. Ini disebabkan sikap dan perbuatan yang sudah sebati dalam kehidupan sukar untuk dibuang dalam masa yang singkat kerana mereka memerlukan sokongan emosi dan spiritual untuk menyingkirkan keinginan untuk berseksual yang ada di dalam diri mereka. Persoalan kedua ialah apakah peranan pihak kerajaan dan masyarakat dalam menangani isu transgender di Malaysia? Peranan pertama yang dilakukan oleh pihak kerajaan, khususnya JAKIM, ialah melaksanakan bimbingan kaunseling syar'i kepada golongan transgender. Kaedah ini sangatlah penting bagi membuka peluang kepada golongan transgender berkongsi rasa dan pengalaman hidup mereka agar dapat dibimbing untuk mengenal potensi diri sebagai khalifah Allah. Contohnya, seorang kaunselor bertanya punca atau faktor seseorang itu terjebak dalam kegiatan transgender. Yang kedua, pihak kerajaan perlulah memberi pendedahan dan kesedaran undang-undang. Hal ini dikatakan demikian kerana golongan transgender akan lebih mengetahui dengan mendalam berkaitan penentuan dan pelaksanaan hukum syariah di Malaysia. Sebagai contoh, golongan lelaki yang menukar penampilannya kepada perempuan akan dikenakan denda tidak melebihi RM1,000 dan dipenjara selama tidak melebihi 1 tahun di penjara. Akhir sekali, peranan masyarakat dalam menangani isu transgender di Malaysia ialah masyarakat perlulah menghadiri ataupun melibatkan diri dalam program keagamaan. Hal ini dapat mendidik dan melatih diri agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, masyarakat khususnya golongan transgender menghadiri program kem ibadah, ceramah dan sebagainya. Ini dapat meningkatkan kesedaran diri berkaitan hukum di dalam agama Islam. Kesimpulannya, kajian berkenaan dengan transgender di Malaysia sememangnya telah banyak dilaksanakan oleh para pengkaji dan juga dihebahkan oleh media massa tempatan. Hal ini membuktikan bahawa isu gejala transgender di Malaysia tidak pernah dipandang sepi. Banyak pihak yang sentiasa peka dan sentiasa mengambil berat berhubung dengan masalah transgender ini. Walau bagaimanapun, kajian-kajian ini tidak boleh berhenti setakat yang telah sedia ada sahaja. Pelbagai lagi kajian menyentuh tentang isu transgender boleh dan perlu dilaksanakan agar hasil daripada kajian-kajian tersebut boleh digunakan oleh pelbagai pihak dalam menguruskan isu berkenaan dengan transgender ini. Cadangan kaji yang telah diberikan diharap dapat dilaksanakan oleh para pengkaji akan datang bagi memastikan gejala transgender di Malaysia sentiasa diambil berat dari pelbagai aspek. Setakat itu saja pembentangan kertas cadangan pada kali ini. Sekian, terima kasih.